Hari ini, saya nak berkongsi dengan anda pengalaman macam mana saya boleh menyertai pasukan Dikir Barat. Budak India masuk Dikir Barat? Kepada yang tak kenal saya sebenarnya duduk di asrama sejak dari tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 6 atas. Jadi sewaktu di tingkatan 1 ni selalu sangat hujung minggu je saya akan tengok senior-senior ni buat latihan Dikir Barat. Jadi dah sampai satu tahap tu tertimbul lah, why not cuba something yang baru kan. Sampailah satu tahap diumumkan bahawa ada pemilihan nasyid dan juga Dikir Barat. First kali saya pergi ke pemilihan nasyid. Saya pun pergi, saya pun berdiri, apa yang disuruh nyanyi tu saya pun nyanyilah. Entah lirik apa, entah saya main hentam je kat situ. Okay, sayangnya pada waktu itu saya tak terpilih. Lepas tu barulah saya tahu bahawa nasyid ni adalah untuk Muslim dan bukan untuk non-Muslim. Saya pun redha je lah kan. Okay lah, tak apa. Ada lagi satu pemilihan Dikir Barat. Aku kena macam mana sekalipun aku kena dapat. Okay, masuk Dikir Barat. Jadi pelapis pun tak apalah kan. So, semangat tu berkobar. Jadi, saya pun tunggu sampai pemilihan Dikir Barat. Pergilah ke pemilihan Dikir Barat. Dan syukur pada waktu itu, saya dapat. Pada awalnya, saya diserap masuk sebagai pelapis awak-awak Dikir Barat. Kalau dilihat dari segi istilah awak-awak ni adalah sekumpulan orang yang duduk berdikir dalam persembahan Dikir Barat. Okay, yang duduk di depan. Okay, yang ada, biasanya kita akan ada 2 row lah. Okay, kalau biasa buat persembahan. Mereka ni lah yang akan bertepuk, menyambut lagu daripada Tok Juara dan juga Tukang Karut. Selain daripada Tok Juara dan Tukang Karut, kita ada pemain alat muzik. Kita ada alat muzik gong, gendang ibu, gendang anak, canang dan marakas. Itu marakas orang panggil kan. Jadi saya tak ada bakat nak main instrumen atau bakat menyanyi saya tak ada. Cuma yang saya ada dengan kudrat saya pada waktu itu adalah sebagai seorang awak-awak, saya boleh supply ataupun saya boleh keluarkan segala tenaga saya sebagai seorang awak-awak. Maka bermulalah perjalanan saya sebagai awak-awak di tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. Tingkatan 3 barulah saya diserap masuk ke dalam pasukan untuk menyertai pertandingan peringkat daerah dan juga peringkat negeri. Kalau dilihat dari segi pertandingan Dikir Barat, kita pergi pertandingan selama 2 tahun, iaitu pada tahun 2009 sewaktu saya di tingkatan 3 dan 2011 sewaktu saya di tingkatan 5. Selain daripada itu, kita banyak menyertai persembahan peringkat sekolah, peringkat daerah. Dan juga pernah sekali itu kita menyertai persembahan bersama dengan komuniti setempat, masyarakat Sabak Bernam. Tapi satu benda lah kan, sekian lama saya join Dikir Barat ni, sekarang ni pantang dengar bunyi gong, bunyi gendang ibu, dia rasa semangat dia lain macam. Tanyalah siapa-siapa yang pernah berdikir Barat, mereka akan ada satu spirit ataupun satu semangat yang kadang-kadang pantang je dengar permainan instrumen seperti gong, gendang ibu kan. Kita rasa nak berdikir pada waktu tu juga. Saya tak tahulah sebab apa, tapi saya pun rasa benda yang sama. Dan perkara yang paling saya tak boleh lupa dalam perjalanan saya sebagai seorang pendikir adalah sewaktu di tahun ke-6, iaitu sewaktu di tingkatan 6, saya ditawarkan oleh jurulatih saya untuk menjadi pembantu jurulatih bagi Dikir Barat Jekov bahasa Arab untuk melatih pelajar sekolah rendah. Dan saya macam, what? Aku bukan faham pun bahasa Arab kan. Tapi at the end saya tak boleh nak tolak tawaran daripada jurulatih saya. Sebab dia pun minta tolong dengan saya pada waktu itu. Tugas saya pada waktu itu, saya tak adalah melatih suara ke, saya tak adalah melatih sebutan ke. Tugas saya adalah untuk melatih bunga. Bunga yang biasanya kan diorang selepas diorang sambut lagu daripada Tok Juara ataupun Tukang Karut, mereka akan membuat formasi bunga berserta dengan tepuk. Itulah tugas saya. Syukur Dikir Barat Arab Jekov SK Dr. Abdul Latif menjadi johan peringkat negeri Selangor bagi pertandingan Marhajan Jekov. Dan saya pun macam, oh. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada jurulatih saya, iaitu Ustaz Zulkifli bin Kasim, yang telah memberi peluang kepada saya untuk mengenal satu budaya yang saya tak pernah kenal langsung sebelum itu. Konklusinya, apa yang saya belajar adalah selagi kita tak explore, selagi itu kita tak akan pernah sedar bahawa Malaysia ini lebih indah daripada yang disangka. Belajarlah untuk explore budaya orang lain, kerana
di saat pembelajaran itulah kita akan bersyukur dan sedar bahawa perkataan tak kenal maka tak cinta itu sebenarnya wujud. Renung-renungkan bersama. Sekian saja daripada saya, Vic Nizam. Salam luar biasa. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini.